은혜 받으실 말씀은 창세기 1장 1절입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘. 샬롬 성가대의 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, semua orang kudus dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton CGCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini ialah kubah yang ke-9 tentang buku Kejadian. Saya akan meneruskan penjelasan tentang 7 roh yang merupakan entiti terbahagi Tuhan Bapa. Saya telah memberitahu anda bahawa 7 roh ialah hati Tuhan yang mengukur 7 sifat manusia. Sebagai hasil daripada pengukuran 7 aspek ini, jika anda lulus setiap ukuran iman, doa anda akan dijawab. Ketika anda mendengar khutbah, periksa sama ada anda dapat lulus ujian oleh 7 roh. Hal ini juga sama bagi orang yang menganggap bahawa adalah sukar untuk mencapai semua 7 aspek. Jika anda mencapai satu aspek, anda dapat mencapai ketujuh-tujuhnya. Jika ada iman, akan ada kasih. Dan jika ada iman, sukacita, doa, syukur dan kesetiaan ada dalam diri anda. Oleh itu, daripada berkata sukar kerana ada 7 aspek, jika anda dapat mencapai satu aspek, anda dapat mencapai aspek-aspek yang lain. Sejauh ini saya telah menjelaskan 4 daripada 7 aspek, iaitu iman, sukacita, doa dan syukur. Sifat kelima yang diukur oleh 7 roh ialah sebaik mana anda mentaati perintah-perintah Tuhan. Dalam Alkitab, terdapat arahan seperti apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang perlu diingat dan apa yang perlu disingkirkan. Semua ini adalah perintah yang harus dipatuhi oleh semua anak Tuhan. Tuhan menyimpulkan banyak perintah ini menjadi 10 dan memerintahkan kita untuk mentaatinya. Ini dikenali sebagai 10 perintah. 7 roh Tuhan mengukur dengan tepat seberapa baik anda mentaati 10 perintah. Apabila Tuhan ingin menjawab doa anda, dia mempertimbangkan hasil pengukuran ini. Apabila anda memikirkan 10 perintah, anda tidak berkata, "Oh, saya hanya perlu mentaati 10 perintah ini." Jika anda mengatakan anda dapat mentaati 10 perintah ini, anda dapat mentaati segala-galanya dalam 66 buku Alkitab. Oleh itu, dengan menyatukan semuanya, Tuhan secara ringkas merangkumkannya menjadi 10 kategori. 10 perintah dibahagikan kepada 66 buku Alkitab yang mengajar apa yang perlu dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tuhan memberikan jawapan dan berkat kepada orang mentaati perintah-perintah ini dengan baik. Sebaliknya, dia tidak dapat memberikan jawapan bagi doa orang yang tidak hidup mengikut perintahnya. Mengapakah mentaati perintah menjadi syarat untuk menerima jawapan bagi doa anda? Hakikat bahawa anda menerima jawapan dan berkat daripada Tuhan membuktikan bahawa anda dikasihi olehnya. Walaupun Tuhan Bapa bertindak atas segala-galanya mengikut keadilan, dia tidak memberikan jawapan dan berkat kepada sesiapa sahaja, hanya kepada orang yang layak untuk menerima kasih dalam keadilan dapat diberikan Tuhan kasih itu. Anda akan dikasihi oleh Tuhan dengan mentaati perintah-perintah itu. Ia akan menjadi bukti bahawa anda mempunyai iman dan anda akan menerima jawapan. 하나님 사랑한다는 증거가 되고 믿음의 증거가 되는데 그 응답도 잘 받는 것인데. Oleh itu Amsal 8:17 menyatakan, "Aku mengasihi orang mengasihi aku. Sesiapa yang sungguh-sungguh mencari aku akan menemukan aku." Sangat alamiah bahawa Tuhan mengasihi orang mengasihinya. Oleh sebab mereka mengasihi Tuhan, mereka juga dengan tekun mencarinya, seperti yang dinyatakan dalam ayat itu. Apakah maksudnya untuk mencari Tuhan dengan tekun? Anda juga dapat bertemu Tuhan. Sesiapa pun dapat bertemu Tuhan. Hamba Tuhan atau penatua bukanlah satu-satunya yang dapat bertemu Tuhan. Namun begitu adalah sangat malang jika anda masih tidak tahu apa maksudnya mencari Tuhan.
Jawapannya 근데 또 sentiasa 간절히 ada dalam 찾는다는 게 뭔지도 Alkitab. 모르시는 분 계신다면 늘 설교에 이런 말씀이 나가는데도 모르신다면 참 답답할 일이죠. Adakah anda tahu masuk mencari Tuhan dengan tekun? 아세요? 모르세요? 간절히 찾는다는 게 뭔지 아세요? Adakah 모르세요? anda tidak tahu? Untuk menyatakannya secara ringkas, ia adalah tentang mencari di mana Tuhan berada. 하나님 간절히 Jika 찾는 anda 거. pergi ke tempat Tuhan berada, anda dapat 하나님이 bertemu dengannya. 원하시는 길을 가는 거예요. Namun 하나님이 계신 begitu, 곳을 di manakah 찾아가는 dia? 거예요. 그래야 만나죠. Dia berada dalam cahaya, 어디에 계신다고 kebaikan 그러나요? dan 하나님 kasih. 빛 가운데 계십니다. 선 가운데, 사랑 가운데. Mencari Tuhan bermaksud 그 하나님 memikirkan 계신 kejahatan 곳을 dari 우리가 hati anda 찾아가면 되는 거예요. dan mencontohi 나도 빛 Tuhan 가운데 들어가면 Yesus. 되는 거예요. 나도 Hanya 선 dengan 가운데 cara 들어가면 ini, 되는 거예요. anda dapat masuk ke dalam cahaya dan bertemu Tuhan. 이게 내 마음을 Jika anda 관리하면서 melakukannya, 아들 모양이로 anda 버리고 pasti akan bertemu 우리 Tuhan. 주님 닮아가고 아버지 Tuhan 하나님 membuat banyak 닮아가는 janji dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. 이것이 하나님을 간절히 찾는 것이라 Dia 이 말입니다. berfirman, 이렇게 jika anda 찾아가면 mencari, anda 반드시 akan 하나님 menjumpai. 만나주신다 이 말입니다. 그래서 Dan jika anda 구약이나 신약에 mengetuk, 수없이 약속이 pintu akan dibukakan untuk anda. 찾으라 찾을 Jika anda 것이요, percaya dan 두드리라 meminta, 열릴 것이요, 구하라 주실 것이요. ia akan diberikan kepada anda. 응답받은 줄 믿으라. 그대로 Dia 되리라. selalu berjanji bahawa ia akan dilakukan mengikut iman anda. Hal ini bukanlah sesuatu yang sukar. 뭐 어려운 거 없어요. Keluaran 20 ayat 6 menyatakan, tetapi aku menunjukkan kasihku kepada beribu-ribu keturunan orang yang mengasihi aku dan taat kepada hukumku. Tuhan mengasihi dan akan memberikan rahmat kepada beribu-ribu keturunan bagi orang yang melakukan perintah-perintahnya. Adakah anda mempunyai bukti kasih Tuhan seperti ini? Adakah anda diberkati dan berkat material dan kesihatan yang baik? Jika anda merasa jijik, terganggu dan tidak selesa dengan perkara paling kecil, anda jauh daripada melakukan perkara perintah-perintah itu. Alkitab menyatakan, jika seseorang menampar pipi kananmu untuk menghina kamu, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Jika seseorang mendakwa kamu di mahkamah untuk menuntut bajumu, berikanlah jubahmu juga. Walaupun orang mengetahui ayat-ayat ini, mereka tidak mengingatnya. Hal ini bermaksud bahawa hati mereka tidak disunat, tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Namun begitu, mentaati perintah ini pada akhirnya membuktikan bahawa anda mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga berfirman dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintah-perintahku. Orang yang mentaati perintah-perintah tidak akan mencuri, cemburu, benci kepada sesiapa, menghakimi, mengutuk, berbisik, mengeluh atau berzina. Tuhan juga berfirman dalam ayat 21, sesiapa yang menerima dan melakukan perintah-perintahku mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi sesiapa yang mengasihi aku. Aku pun akan mengasihi orang itu dan menunjukkan diri kepadanya. Oleh itu, mentaati perintah-perintahnya menunjukkan bahawa anda mengasihi Tuhan. Yesus berkata, sesiapa yang menerima dan melakukan perintah-perintahku mengasihi aku. Bapakku akan mengasihi sesiapa yang mengasihi aku. Aku pun akan mengasihi orang itu dan menunjukkan diri kepadanya. Dia mengatakan bahawa orang mengasihinya juga dikasihi oleh Tuhan. Dengan cara ini, seseorang yang benar-benar mengasihi Tuhan mentaati perintah-perintahnya. Oleh itu, kita mentaati perintah-perintah Tuhan, tidak kira dalam apa-apa keadaan dan tanpa apa-apa alasan. Hanya dengan cara ini, Tuhan akan berasa senang hati. Jika anda tahu tentang syurga, tentu anda mahu pergi ke syurga. Tapi jika anda tahu tentang neraka, mengapa anda akan pergi ke neraka? Selain itu, mengapa anda harus melakukan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan? Jika anda mempunyai iman, anda akan mengasihi Tuhan.
Dan jika anda mengasihi, tidak mungkin anda akan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Oleh itu, mentaati perintah-perintah bermaksud mengasihi Tuhan. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus anda paksa diri anda lakukan. Anda melakukannya dengan gembira kerana anda mengasihi Tuhan. Tentu saja bagi orang Kristian yang masih muda dalam iman, ada masa-masa di mana terasa sukar untuk anda hidup mentaati perintah Tuhan. Alasan orang tidak mengasihi Tuhan adalah kerana mereka tidak dapat merasakan kasih-Nya. Jika anda mempunyai iman, anda akan mengasihi. Dan jika anda mengasihi, anda akan mentaatinya. Namun begitu oleh sebab anda tidak mengenal Tuhan dengan jelas dan hanya mempunyai sedikit pengetahuan daripada apa yang anda dengar, anda tidak dapat mengatakan bahawa anda mengasihi Tuhan dengan melakukan dosa. Oleh itu mereka tidak dapat mentaati perintah dengan sempurna. Dengan cara ini Tuhan juga menunggu orang Kristian yang masih muda dalam iman untuk bertumbuh. Adakah bayi yang baru lahir mengasihi ibu bapa mereka? Bayi yang berusia 100 hari tersenyum dengan baik. Sepertinya mereka mengenali ibu mereka dan tersenyum, tapi sebenarnya tidak demikian. Bayi belum mengenali wajah ibu bapa mereka dengan tepat. Apabila seseorang selain ibu melihat bayi itu tersenyum dengan mudah. Bayi-bayi itu sebenarnya tidak tahu siapa ibu mereka, yang bermaksud bahawa mereka sebenarnya tidak tahu siapa orang itu. Ketahuan mereka adalah kerana sifat alamiah mereka. Bayi-bayi tidak tahu banyak tentang bapa mereka. Jadi hanya kerana mereka tersenyum, tidak bermaksud bahawa mereka mengasihi ibu bapa mereka. Walau bagaimanapun, jika anda mengasihi Tuhan dari hati anda akan mentaati perintah-perintahnya. Hal ini bermaksud bahawa Tuhan melihatnya melalui iman. Selain itu, walaupun ada masa-masa di mana anda tidak dapat mentaati perintah-perintah itu, jika anda cuba hidup mengikut firman Tuhan, Dia masih mengasihi anda. Walau bagaimanapun, jika anda telah menjalani kehidupan iman untuk waktu yang lama, anda seharusnya tidak dapat mentaati perintah-perintah itu. Semakin lama anda menjadi orang Kristian, semakin sempurna anda harus melakukannya. Anda seharusnya tidak hanya mentaati perintah-perintah dengan ketat, tetapi menjadi sempurna dengan kelakuan yang sesuai. Biarlah saya menerangkan maksud kelakuan yang sesuai. Apakah perintah ke-9 antara 10 perintah? Keluaran 20 ayat 16 berkata, jangan berikan kesaksian palsu tentang orang lain. Kesaksian palsu adalah dengan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, seperti mengatakan anda tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya anda lakukan, atau sebaliknya. Tindakan kesaksian palsu ini boleh mendatangkan kesan besar dalam membuat keputusan tertentu. Terutamanya dalam perbicaraan, kesaksian palsu dapat membuatkan seseorang yang tidak bersalah dianggap bersalah, atau sebaliknya. Tidakkah anda hanya akan berbicara dengan kebenaran mutlak jika anda tampil sebagai saksi di mahkamah? Tentu sahaja anda harus berbuat begitu. Sekarang, dapatkah anda mengatakan bahawa anda mentaati perintah ke-9 sepenuhnya hanya dengan melakukan hal itu? Orang yang tidak memberikan kesaksian palsu dalam apa-apa situasi tidak berkata bohong, walaupun itu hal yang remeh. Walaupun tidak menyebabkan kemudaratan yang serius kepada orang lain, kebohongan diceritakan tentang orang lain merupakan dusta. Selain itu, jika anda berdiam dalam situasi di mana anda seharusnya mengatakan kebenaran, tindakan ini juga akan dianggap sebagai kesaksian palsu. Katakan seorang lelaki B disalah tuduh atas sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh seorang lelaki A. Namun begitu, anda berdiam dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa kerana anda rapat dengan A. Tindakan ini tidak dapat melepasi pengukuran oleh 7 roh Tuhan yang menyelidik segala perkara dengan matanya yang berapi-api.
Apabila iman bertumbuh, hati anda juga menjadi jujur dan anda tidak akan bertolak ansur walaupun dengan kebohongan kecil. Dengan demikian, anda bahkan tidak akan mengatakan kebohongan putih. Kebohongan putih adalah dengan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, dengan mempertimbangkan orang lain. Namun begitu, seiring dengan pertumbuhan iman anda juga tidak akan mengatakan kebohongan putih. Saudara dan saudari yang saya kasihi, menambah atau menghilangkan sesuatu maklumat dengan sengaja semasa menyampaikan kata-kata seseorang juga merupakan satu bentuk memberikan kesaksian palsu. Hal ini merujuk kepada situasi di mana anda salah menyampaikan apa yang dikatakan oleh seseorang dengan menambahkan tafsiran anda sendiri atau melihangkan maklumat penting. Namun begitu, jenis kesaksian dusta ini juga berkurang seiring dengan pertumbuhan iman anda. Alasannya adalah kerana fikiran-fikiran jasmani dan perasaan pribadi seperti itu menghilang seiring dengan pertumbuhan iman anda. Oleh itu, anda dapat berbicara kebenaran sebagaimana anda melihat, dengar dan merasakannya. Jika anda menjadi seperti ini, anda tidak akan menghakimi atau mengutuk orang lain sesuka hati anda. Juga kesaksian palsu jika anda menghakimi orang lain dan berbicara tentangnya tanpa mengetahui hati atau situasi orang lain. Seiring dengan pertumbuhan iman anda, jenis kesaksian palsu seperti ini juga menghilang. Ketika anda meninggalkan bentuk kejahatan dan bertumbuh dalam iman, anda tidak akan ingin melakukan tindakan dusta apa-apapun dan mendengarnya. Hanya dengan melihat perintah untuk tidak memberikan kesaksian palsu, kedalaman perbuatan berbeza tergantung pada tahap iman seseorang. Seseorang tidak dapat diakui sebagai mentaati perintah ke-9 dengan sempurna hanya kerana dia tidak memberikan kesaksian palsu di mahkamah. Tingkat keterlibatan dalam mentaati perintah-perintah juga sepatutnya semakin baik mengikut tahap iman seseorang. Prinsip ini juga diaplikasikan untuk semua 10 perintah yang lain. Saya telah menjelaskan 10 perintah secara terperinci dalam buku saya, Hukum Tuhan. Ambillah peluang ini sekali lagi untuk merenungkan maklumat dalam buku ini. Selidikilah sejauh mana iman anda telah bertumbuh matang dan sejauh mana anda telah mentaati 10 perintah. Saya sudah menyampaikan khutbah mengenai persepuluhan dan persembahan dan menguduskan hari Tuhan. Berapa banyak jawapan dan berkat yang anda terima sejak mendengar khutbah-khutbah tersebut dan mentaatinya? Walaupun anda mentaati sepenuhnya kedua-dua perkara tersebut, Tuhan Bapa memberikan berkat kepada banyak antara anda, seolah-olah dia telah menanti-nantikan anda. Jika anda mentaati 10 perintah dengan sepenuhnya, betapa banyak lagi Tuhan akan menjawab dan memberkati anda. Tuhan tidak akan teragak-agak untuk memberkati tidak hanya setiap anda secara individu, tapi juga menjawab doa seluruh gereja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, keenam, 7 roh mengukur kesetiaan. Mereka mengukur seberapa setia setiap individu kepada tugas yang diberikan. Oleh itu, sebagai hamba Tuhan, pekerjaan dan sebagai seorang penatua atau sebagai guru sekolah minggu, anda harus setia dalam menjalankan tugas anda. Anda juga harus menghargai tugas anda dan setia sebagai pemimpin kelompok atau sel atau dalam mana-mana jawatan yang diberikan. Walaupun jika anda setia hanya kepada tugas yang diberikan oleh Tuhan, maka itu tidak dapat disebut sebagai kesetiaan sempurna. Anda harus setia tidak hanya kepada tugas yang diberikan dalam gereja anda, tapi juga dalam bekerja di tempat kerja dan di rumah. Kemudian barulah apa yang anda lakukan dapat disebut sebagai kesetiaan sempurna. Sebagai suami, isteri, anak atau ibu bapa, anda harus setia dalam kebenaran untuk setiap tugas yang diberikan. Tentu sahaja jika diminta untuk memilih antara kerja Tuhan dan kerja dunia, anda akan memilih kerja Tuhan. Namun begitu, itu tidak bermaksud bahawa anda boleh mengabaikan tugas-tugas lain. Pada akhirnya, tanpa berat sebelah kepada salah satu pihak, kita semua harus melakukan sesuatu secara sesuai dan kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Setengah orang merupakan pekerja gereja berjawatan tinggi mempunyai masalah yang serius. Mereka datang untuk menerima doa saya untuk menyelesaikan masalah dan mereka membuat pengakuan taubat. Apakah itu?
Mereka dahulu setia kepada tugas mereka dengan penuh semangat, tapi mereka mulai mengabaikan tugas mereka pada satu tahap. Mereka berkata bahawa mereka terlalu terlibat dalam urusan perniagaan mereka dan akhirnya mengabaikan kerja Tuhan, atau mereka tidak dapat mengatasi kesulitan dalam kehidupan mereka, atau mereka berkompromi dengan dunia ini untuk menghindari penganiayaan. Mereka dahulunya setia. Jadi bagaimana hati mereka berubah seperti ini? Hal ini kerana mereka mengabaikan kesetiaan rohani meskipun mereka mengatakan bahawa mereka setia. Apakah kesetiaan rohani? Ia adalah secara terus-menerus menyunatkan hati anda. Ia merupakan kerja mencuci jubah hati anda tanpa henti. Orang yang berusaha untuk setia secara rohani seperti ini juga dapat setia kepada tugas mereka. Walaupun mungkin ada kesulitan dan penganiayaan, bagi orang yang setia secara rohani, pada akhirnya kesulitan dan penganiayaan itu akan berkurang atau menghilang. Anda dianiaya kerana kesetiaan badani anda, tapi ketika anda menjadi setia secara rohani, penganiayaan tersebut secara perlahan akan menghilang. Hal ini kerana Tuhan bersama anda dan mengasihi anda. Tuhan tidak mempunyai pilihan selain mengasihi orang yang setia secara rohani. Bukankah jelas tertulis dalam 1 Yohanes bahawa jika Tuhan Yang Maha Kuasa mengasihi dan melindungi seseorang, tidak kira sejahat apapun dia, orang seperti itu tidak meninggalkan tugas mereka, tidak kira apa situasinya. Jika anda telah meninggalkan tugas-tugas anda, itu ialah bukti kurangnya iman dan tidak ada bukti kasih anda kepada Tuhan. Jadi itu tidak diakui sebagai kesetiaan rohani. Walaupun mereka menghadapi masalah serius di rumah atau kesukaran kewangan, mereka tidak meninggalkan tugas mereka. Hal itu kerana janji yang dibuat oleh mereka kepada Tuhan bahawa mereka akan menunaikan tugas mereka. Tidak kira masalah apapun yang dihadapi oleh mereka, mereka tidak pernah melanggar janji dengan Tuhan. Sebaliknya, apa yang akan terjadi ketika mereka tidak menyunatkan hati mereka? Ketika berhadapan dengan kesulitan, sisi jahat mereka muncul dan mereka tidak lagi dapat berpegang pada kesetiaan mereka. Pada akhirnya mereka menyerah pada janji yang dibuat oleh mereka kepada Tuhan. Oleh itu, untuk membuatkan kesetiaan anda lengkap dan tidak berubah, kesetiaan anda haruslah rohani. Menjadi setia di seluruh rumah Tuhan merujuk kepada kesetiaan rohani. Hal pertama dalam menjadi setia di seluruh rumah Tuhan adalah dengan menyunatkan hati. Tanpa hati yang disunat, kesetiaan rohani tetap di luar jangkauan. Kesetiaan pertama yang harus anda capai ialah kekudusan pribadi. Bebas daripada kejahatan, bahkan kejahatan yang paling kecil. Kemudian berkat rohani datang dan kemudian berkat kehidupan datang menuju kepada kesetiaan seluruh rumah. Di rumah anda harus setia sebagai seorang ibu atau ayah atau sebagai seorang anak. Meskipun mereka tidak sepenuhnya meninggalkan tugas mereka, saya pernah melihat orang menjalankan tugas mereka di bawah tekanan kerana mereka tidak dipenuhi Roh Kudus. Kadang-kadang mereka bahkan tidak mempertahankan jawatan mereka atau mereka hampir tidak mempertahankannya. Ketika 7 roh mengukur jenis orang seperti ini, bagaimana mereka dapat melepasi pengukuran? Oleh itu, untuk memenaikan tugas anda harus menyingkirkan setiap bentuk kejahatan melalui penyunatan hati anda. Bukan orang lain atau lingkungan buruk yang merampas kepenuhan hati daripada anda. Itu berpunca daripada sifat jahat yang tetap ada dalam hati anda. Oleh itu, marilah kita sekali lagi ingat pentingnya kesetiaan rohani. Jika Tuhan hanya menginginkan kesetiaan tingkah laku, Dia tidak akan menciptakan manusia. Dia memiliki banyak malaikat dan tentera syurgawi di sekelilingnya yang taat kepadanya dan bekerja dengan setia. Namun begitu Tuhan ingin menemukan anak-anak yang setia dari lubuk hati mereka dengan kasih kepada Tuhan. Yesus kita datang ke bumi ini untuk setia hingga mati kerana Dia mengasihi Tuhan. Elia, Musa, Rasul Paulus, Petrus dan Yohanes juga setia sepenuhnya sampai akhir hidup mereka.
Saya berharap hati anda akan menyerupai hati Tuhan Yesus dan hati nenek moyang iman kita untuk menjadi lebih setia daripada sebelumnya. 성도님들도 우리 주님의 마음을 담고 믿음의 선진들을 본받아 이전보다 더 충성할 수 Sejak saya mendirikan gereja ini, saya tidak pernah mengabaikan kerja bagi kerajaan Tuhan Bapa walaupun sehari. Pada tarikh 25 Julai 1182, 13 orang, iaitu 4 anak-anak dan 9 orang dewasa mengadakan ibadat pembukaan gereja. 13 orang itu termasuk 5 anggota keluarga saya. Kami telah mempersembahkan doa sepanjang malam sebelum membuka gereja ini. Dan api doa itu tidak pernah padam sejak itu. Tidak ada pertemuan doa Daniel pada masa itu. Dari tengah malam hingga jam 4 pagi saya berdoa sepanjang malam dan kemudian segera memimpin perjumpaan doa awal pagi. Saya harus mengelolakan semua perjumpaan kerana tidak ada orang yang dapat memimpin perjumpaan doa awal pagi. Pada masa itu, tidak ada seorang pekerja pun yang diperlukan. Itulah sebabnya saya tidak pernah terlepas ibadat pagi. Semasa menghadiri seminari, saya memimpin dan berkhutbah sendiri dari ibadat pagi hingga ibadat minggu, hingga ibadat Rabu dan ibadat malam Jumaat. Saya harus menyerahkan laporan seminari dan mempunyai banyak buku untuk dibaca. Tapi saya melakukannya sendiri. Oleh itu, saya tidak mempunyai waktu untuk tidur atau istirahat. Terus berdoa pada waktu subuh. Saya tidak pernah terlepas kerja kerana lelah atau meminta orang lain untuk melakukannya bagi saya. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya tidak pernah menyerahkannya kepada orang lain. 피곤하고 힘들다 하여 빠진 적이 없고 몸이 불편하다 하여 다른 사람에게 미룬 적도 없습니다. 내가 해야 할 Saya tidak pernah meminta seseorang untuk mengambil alih kerja saya. 그렇게 시간이 쫓겨도 다른 사람 내가 할 일은 Selepas memimpin perjumpaan doa awal pagi, saya pergi ke sekolah seminari. Selepas rehat sebentar. Setelah pulang dari sekolah, saya menjaga orang sakit. Begitu banyak orang sakit yang mendengar tentang saya. Lalu mereka tinggal di tempat ibadat untuk disembuhkan melalui doa saya. Selepas sekolah, saya menjaga orang sakit atau mengunjungi anggota gereja. Saya melayani setiap orang dengan sepenuh hati saya. Antara pelajar sekolah termasuklah dari sekolah rendah. Mereka datang ke gereja dari jarak jauh. Orang yang tinggal di Gyeongho-dong terpaksa bertukar bahasa banyak 3 kali. Di Chongyongge, Yonsan dan Noryangjin. Pada masa itu pengangkutan sangat tidak selesa. Mereka tidak mempunyai wang, tapi mereka datang ke gereja ini dari jauh. Betapa bahaganya mereka. Saya melayani pelajar-pelajar tersebut dengan kasih. Pada hari Sabtu atau Ahad, apabila mereka hendak pulang selepas ibadat, saya sentiasa menghantar mereka ke perhentian bas. Saya sentiasa melambaikan tangan dan memberikan wang tambang pengangkutan kepada mereka. Kami memberikan wang yang mencukupi bagi pengangkutan supaya mereka dapat datang lagi ke gereja. Oleh sebab mereka pelajar, mereka tidak dapat datang ke gereja tanpa tambang pengangkutan. Pelajar yang bertukar bahasa banyak 2 kali diberikan tambang pengangkutan untuk 4 perjalanan. Pelajar yang bertukar bahasa sebanyak 3 kali diberikan wang untuk 6 perjalanan. Pada masa itu, oleh sebab jumlah persembahan sangat sedikit, saya tidak melakukannya dengan menggunakan kewangan gereja. Saya melakukannya dengan menyimpan wang saya sendiri. Anggota baru ialah permata yang berharga bagi saya. Itulah sebabnya saya sentiasa berdoa dengan kasih yang tulus agar tidak kehilangan mereka. Setelah mereka datang ke gereja ini, mereka tidak pernah meninggalkan gereja ini. Setiap minggu, jiwa-jiwa baru dibawa ke gereja ini dan saya melayani mereka dengan sangat tulus. Tidak ada yang meninggalkan gereja dan gereja ini terus berkembang.
Sekarang oleh sebab gereja ini telah berkembang begitu besar dengan jumlah anggota yang tidak terhitung banyaknya, adakah kesetiaan saya telah pudar? Tidak sama sekali. Hati saya untuk jiwa-jiwa tidak pernah pudar. Tidak ada yang mencukupi pada masa itu. Semuanya sebab kekurangan. Namun begitu saya melakukan yang terbaik. Sekarang kita mempunyai lebih daripada ribuan gereja cawangan di seluruh dunia dan mempunyai hamba Tuhan dan pekerja Lewi yang tidak terhitung jumlahnya. Adakah hati saya sudah tenang dan adakah kesetiaan dan semangat saya telah pudar? Kasih saya untuk jiwa-jiwa, doa saya dan segala hal, semuanya menjadi lebih giat daripada sebelumnya. Semangat saya tidak pernah pudar. Hamba Tuhan, pekerja Lewi dan semua yang memegang jawatan, silalah periksa kehidupan anda mengenai jawatan anda, seberapa berbeza kesetiaan anda di hadapan Tuhan pada masa ini daripada masa lalu. Dahulu anda sangat menambahkan tugas anda dan setia kepadanya. Tapi sekarang anda tidak mempunyai apa-apa tugas, atau tugas anda sama seperti dahulu. Semangat anda terhadap tugas tidak pernah pudar sedikit pun. Jika anda memiliki iman yang sejati, semakin lama hidup anda sebagai seorang Kristian, semakin setia anda seharusnya. Hanya dengan begitu anda dapat melepasi pengukuran daripada 7 roh. Sifat ketujuh yang diukur oleh 7 roh ialah kasih. Tentu sahaja kasih itu ialah kasih rohani yang tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Kasih berperanan sebagai pelekat yang sempurna yang mengikat semua 6 sifat sebelumnya untuk menjadi lengkap. Dengan kata lain, kasih membuatkan iman, sukacita, doa, rasa syukur, mentaati perintah dan kesetiaan menjadi lengkap. Apakah maksudnya? Yang pertama, jika iman tidak kekurangan kasih, jika iman kekurangan kasih, ia tidak berguna. 1 Korintus 13:2 menyatakan, meskipun aku mempunyai kurnia untuk menyampaikan perkabaran daripada Allah dan memahami hal-hal yang dalam serta hal-hal yang tersembunyi, dan aku juga sangat percaya kepada Allah sehingga dapat mengalihkan gunung. Tapi jika aku tidak mengasihi orang lain, maka aku tidak berguna. Apa yang anda lakukan tidak ada maknanya tanpa kasih, meskipun anda melakukannya dengan iman yang besar. Hal yang sama berlaku untuk sukacita tanpa kasih. Jika anda berasa sangat gembira melihat orang lain dalam kesulitan, betapa jahatnya anda. Anda tidak terlelap apabila anda berdoa dengan kasih. Sulit bagi doa tanpa kasih untuk naik kepada Tuhan seperti lupa. Hal yang sama juga berlaku untuk rasa syukur tanpa kasih. Rasa syukur yang tidak disertai kasih gagal untuk benar-benar menyentuh hati, terutama hati Tuhan yang melihat ke dalam jiwa manusia. Saya telah memberitahu anda sebelumnya bahawa mentaati perintah-perintah Tuhan dengan kasih kepada Tuhan ialah kasih yang sejati. Saya juga memberitahu anda bahawa Tuhan Bapa benar-benar menginginkan agar anda setia dalam kasih kepada Tuhan. Kasih ditempatkan sebagai yang terakhir kerana berfungsi sebagai kuasa penyatuan yang mengikat 6 sifat lainnya bersama-sama, menjadikannya satu kesatuan. 7 roh Tuhan mengukur secara menyeluruh seberapa tulus dengan kasih orang menguruskan semua sifat ini. Rasa syukur tanpa kasih bukanlah rasa syukur yang sejati. Seseorang yang benar-benar bersyukur tidak berfikir bahawa dengan sekali membalas budi kepada seseorang yang membantu sudah cukup. Dalam novel dan filem dikatakan bahawa watak utama yang menyelamatkan hidupnya kerana bantuan orang lain sudah melakukan segala-galanya ketika membalas budi kepada orang itu. Watak utama hidup kerana orang lain telah menyelamatkannya. Jadi tidakkah betul untuk memberikan kasih dan rasa syukur kepada orang itu selama-lamanya? Jika protagonis itu tidak menerima bantuan, bukankah dia ditakdirkan untuk mati selama-lamanya? Oleh itu dia harus selalu mengasihi dan bersyukur kepada orang yang telah membantunya. Ini ialah rasa syukur yang sejati dan Tuhan berasa senang untuk menerimanya. Masuk kasih rohani yang sebenar diterangkan dengan jelas dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7.
Sesiapa yang mengasihi orang lain, sabar dan baik hati, dia tidak iri hati, tidak bercakap besar dan tidak sombong. Dia tidak berkasar, tidak mementingkan diri sendiri, tidak cepat tersinggung dan tidak mendendam. Sesiapa yang mengasihi orang lain tidak gembira dengan kejahatan, tapi dia bergembira dengan kebaikan. Dia tahan menghadapi segala sesuatu. Dia mempercayai orang lain, tidak hilang harapan dan sentiasa bersabar. Marilah kita marilah kita kira berapa sifat kasih. Nombor 1, sabar. 2, baik hati. 3, tidak iri hati. 4, tidak bercakap besar. 5, tidak sombong. 6, tidak berkasar. 7, tidak mementingkan diri sendiri. 8, tidak cepat tersinggung. 9, tidak mendendam. 10, tidak bergembira dengan kejahatan. 11, bergembira dengan kebaikan. 12, tahan menghadapi segala sesuatu. 13, mempercayai orang lain. 14, tidak hilang harapan. Dan 15, sentiasa bersabar. Ada 15. Adakah anda mempraktikkan semuanya? Sekarang jelas bahawa semua 15 ciri itu merujuk kepada kasih rohani. Jika anda kekurangan salah satunya, anda perlu menggantinya. Pasti anda akan mengetahui apa yang kurang dalam diri anda. Meskipun anda sudah berkali-kali mendengar khutbah tentang kasih, masih banyak antara anda yang tidak mencapai satu pun dari 15 ini. Itulah sebabnya anda perlu merenung diri anda sendiri berulang-ulang kali. Sekarang mari kita membuat refleksi diri. Jangan hanya mendengar firman Tuhan, tapi fikirkan dan teliti seberapa banyak anda mencerna dan mempraktikkan firman Tuhan. Dan seberapa jauh anda telah masuk ke dalam roh. Hanya dengan begitu anda akan diberkati dalam semua aspek kesihatan dan kehidupan anda. Betapa menyedihkan dari sudut pandangan Tuhan. Anda telah mendengar firman Tuhan selama bertahun-tahun, tapi anda hanya mengabaikannya. Anda menghabiskan 5, 10, 15 dan 20 tahun tanpa masuk ke dalam tahap roh. Betapa tidak beruntungnya itu. Saya mendesak anda untuk mengingat dalam iman standar kasih rohani ini, tidak kira apa yang anda lakukan. Setiap kali anda berdoa atau bekerja untuk Tuhan, tolong ingat dan renungkan apa yang merujuk kepada kasih rohani. Maka doa dan kesetiaan anda akan menjadi sempurna. Seperti ini, orang yang melakukan segala-galanya dengan kasih ialah orang benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan Bapa ingin mendapatkan anak-anak yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam kasih yang sejati ini. Itulah sebabnya dia memulakan pemupukan manusia. Oleh itu saya berharap anda mencapai kasih yang sejati ini dan menjadi anak Tuhan yang sejati. Saya juga berharap anda melakukan segala-galanya dengan kasih dan mendapatkan jawapan dengan melepasi pengukuran oleh Roh Kudus. Saudara dan saudara yang saya kasihi, sekarang anda dapat memahami peranan 7 roh Tuhan. Anda dapat membandingkan 7 sifat yang diukur oleh 7 roh dengan bahagian-bahagian sebuah peralatan elektrik. Jika salah satu bahagian itu hilang, peralatan elektrik itu tidak akan berfungsi. Demikian juga jika anda kekurangan salah satu daripada sifat, anda tidak dapat menerima jawapan bagi doa anda. Namun begitu, saya memberitahu anda sebelumnya bahawa Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kasih mengukur iman anda terlebih dahulu dan menetapkan standar yang sesuai dengan tahap iman anda. Tuhan Bapa berfirman dalam Keluaran 33 ayat 19, Aku akan menunjukkan rahmat dan belas kasihan kepada orang yang aku pilih. Tuhan Bapa memberikan rahmat kepada orang yang memerlukan rahmatnya dan kasih kurnia kepada orang yang memerlukan kasih kurnianya. Alasannya melakukan pengukuran dengan begitu terperinci adalah untuk memberikan lebih banyak jawapan kepada anda.
또 긍휼히 여길 자에게는 긍휼을 베푸신다 이 말이에요. Dia tidak bermaksud agar standar menjadi terlalu tinggi bagi anda untuk mendapatkan jawapan. Dia ingin setiap orang bebas menerima jawapan dan diberkati sesuai dengan tahap iman mereka. Jadi dia menetapkan standar. Oleh itu, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semoga anda melakukan segala-galanya dengan kasih dan menerima limpahan kasih kurnia dan berkat daripada Tuhan Bapa. 아버지의 풍성한 은혜와 복을 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다.